Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedaya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal dan ketaatan. Yang mana nikmat iman ini Allah tidak berikan kepada sebarang hamba-Nya. Allah pilih yang terpilih dan yang boleh merasakan bahawa nikmat tersebut adalah nikmat yang besar. Itu juga ada terpilih atas yang terpilih. Pertama dia terpilihlah dengan nikmat iman. Kemudian iman tu pula dia mampu merasakan betapa besarnya nikmat itu.
maka dia antara yang terpilih, di kalangan terpilih pula. Dipanggil khawas, orang yang khusus kan? Sebab apa? Sebab Allah SWT menyatakan dalam Quran surah An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi may yasha, Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Mana kata bila kata hidayah ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang aku kehendaki. Maka bila kita dah jadi orang beriman, maka ini satu tanda Allah pilih kita. Walaupun dilihat apa kelebihan yang ada pada kita ni, kalau lihat kepada perbahasan pada diri, lihat pada kehidupan, bersandarkan pada perbahasan hakikat kehidupan ni, memang manusia ini, kita ni bermula tiada, penuh dengan sifat lemah, lupa, alpa, tidak sempurna. Semua sifat ketidaksempurnaan itu ada pada kita. Namun kita dipilih untuk mendapatkan nikmat yang besar, yang menyebabkan ketidaksempurnaan itu boleh berubah menjadi sempurna. Bukan disebabkan diri, tapi kerana iman tersebut. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT nak menghayati nikmat tersebut. Jadi nikmat iman perlu ada cara, perlu pada penghayatan yang sebenar. Kerana iman adalah anugerah Allah SWT. Jika tidak disemai, dianugerahkan. Kalau benda tu hebat, sebagai contoh, kita ambil contoh, Allah bagi kita, ataupun kita ambil contoh, mak kita bagi satu benda yang mahal, elok, kereta, kita ambil kereta. Kemudian kereta tu tidak pandai dijaga, dia biarkan cala sana, cala bala, kadang-kadang langgar sana pula rosak hancur, padahal kereta tu elok. Nah, begitu juga iman. Iman itu membawa kepada sifat kesempurnaan. Namun ketika tidak mampu disemai, dijaga, dibaca, dihayati, difahami dengan elok, maka iman itu akan rosak. Kerana dunia lah, langgar sana, langgar sini, langgar benda yang kufur, langgar benda yang syirik, langgar, menyebabkan akhirnya nikmat yang sebenar membawa kepada rasa yang sepatutnya dirasai oleh manusia yang dipilih oleh Allah. Iman yang membawa kepada kegembiraan. Rasa iman ni, kalau rujuk kepada surah Baqarah 25, wa basyiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang beriman. Nah, buktinya gembira orang beriman ni, bagaimana cara iman sekalian? Allah datangkan kesusahan demi kesusahan. Kalau kita lihat para anbiya, nabi dan rasul yang wajib kita imani, 25 nabi dan rasul. Kalau kita lihat bagi Nabi Muhammad SAW, itu tergolong dalam golongan nabi rasul ulul azmi. Susah iman sekalian. Nah, daripada awal kelahiran pun dah susah, kemudian dapat pula mandat menjadi rasul pun susah juga. Di pulau, di kampung halaman sendiri, tempat kelahiran sendiri di pulau, bayangkan. Asalnya orang kenal, semua kenal. Lalu sekali bawa agama, yakni agama kebenaran, di pulau. Tak cukup di pulau, dihalau oleh masyarakat. Sehingga kan dihalau, Nabi tak lari, dihalau, suruh keluar dengan ancaman bunuh lah. Jumpa je bunuh, bayangkan. Tidak habis di situ, 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, dakwah saja sulit. Walhal di bumi Allah ni, kalau fikir kenapa di bumi Allah nak dakwah saja sulit pula, kan? Lepas tu hijrah pula nak kena kejar lagi. Kalau Isra wal Mi'raj, Nabi terbang naik buraq. Siapa pun tak dikejar buraq? Kelajuan cahaya, bukan kelajuan bunyi, cahaya maksudnya. Tapi bila hijrah, Nabi jalan kaki pula. Dahlah jalan kaki, dikejar oleh kata apa, sniper atau pembunuh upahan. Semua ni nak menggambarkan kesusahan yang ada pada luaran keduniaan, kebenaran tidak mampu menggoncang kegembiraan yang ada dalam hati. Tapi rasa tu kita bimbang di akhir zaman hilang. Amal ada, tapi gembira tak ada. Beramal tapi gembira tak ada. Sebab apa? Hati dia tak mampu merasai, tak mampu mengecapi amalan tersebut. Bagi contoh, amalan ni ulama pecah pada dua, ibadah khusus, ibadah umum. Amalan tu kita bawa pada ibadah. Jangankan kata ibadah khusus ni kita tak nampak lah.
nak cakap tapi kita bersangka baik. Contoh solat, nampak tenang ni semuanya, okeylah tu. Tapi ibadah umum, contoh anak berkhidmat dengan seorang mak. Berapa ramai anak yang gembira berkhidmat dengan seorang mak? Anak lelaki sebagai contoh, yang sudah ada isteri, yang sudah ada anak. Macam mana rasa ibadah tu? Kadang-kadang bukan rasa gembira, kecewa pula ada. Siap aku je. Yang lain buat apa? Adik balik lain buat apa? Mula tong-tong, bahasa mudah tong-tong. Ni mak kita kan, kita kena sama-sama lah. Padahal dia dah panas lah. Kalaulah ibadah itu digambarkan dengan harga yang contoh 1 juta. Macam kita kerja lah, kita kerja, katalah kerja tu kita dah faham lah, kerja ibadah, dapat gaji 1 juta. Kita je seorang yang kerja department tu, position tu kita seorang. Tak kira orang lain pun, asyik aku je dapat 1 juta, yang lain tak nak apa kan? Jom kita kongsi kerja kan? Tak ada. Malah kadang-kadang position tu aku je dapat. Jangan cuba-cuba nak ambil tempat. Sebab apa? Ada hamuan. Tapi bila buat ibadah, kongsi-kongsi. Seorang sikit kan? Macam mana buat ibadah boleh kongsi-kongsi pula? Sebab tu dalam buat ibadah ni ada satu sifat segera, fastabiqul khairat, bekerja, berebut. Tak jauh kita ni tengok kat Mekah, tengok Hajar Aswad. Tuan-tuan, kalau Hajar Aswad kita ada ke depan tu, sekali kita bagi, kamu nak cium dulu? Kamu lah, kamu nak. Siapakah sudah kita tak cium? Melompat kita ke situ. Ibadat ni dia kan ada satu sifat mengutamakan diri dulu. Kalau dunia, dia boleh mengutamakan orang lain, kesenangan dunia, manfaat dunia, habuan dunia. Dalam Islam dia bagi ihsan. Dia ini boleh utamakan orang lain. Nak duit dulu, kamu dah dapat dulu, aku kemudian tak apa. Tapi bab pahala, oh no, aku dulu pun dapat. Sebab apa? Sebab kalau bab akhirat, kalau kita dapat pahala dulu, katalah kita jadi anak yang soleh. Kadang-kadang anak ni membuat mak ni kan gini, dia nak mak jadi baik. Walhal kalau dia jadi anak yang baik, yang soleh, dia doalah ke Allah, jadi syafaat anak yang soleh untuk mak dia, syafaat anak yang soleh, ataupun syafaat orang yang soleh. Isteri duk kadang-kadang marah suami ni, kata sayang suami, tapi sayang dia sama-sama lah baik. Itu kan sayang tu sebenarnya. Itu tak puas hati, aku je baik, engkau bila baik. Lain sekali dia suruh suami jadi baik. Walhal kalau isteri yang baik, solehah kan, doakan makbul. Sebab tu kena utamakan diri dulu. Sebab bila diri telah mendapat endorsement dan Allah telah ridha atas diri kita, barulah kita boleh gunakan kelebihan itu untuk menyelamatkan ahli keluarga dan seluruhnya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, semua pembicaraan ini, terutama iman ini, mestilah kita rungkai di dalam perbahasan kehidupan. Sebab iman itu diterjemahkan di dalam kehidupan. Sebab itu kita bahaskan hakikat kehidupan. Adapun kita lakukan amalan khusus dan umum. Dalam kehidupan ada amalan khusus dan umum, kita rangkumkan. Contoh dalam hidup kita sekarang ni, ada khusus, ada umum. Tapi iman meliputi semua. Semua ada, khusus dan umum ada. Dan ianya 24 jam. Dan perbahasan iman ini perlulah diterjemahkan dengan cara mana? Mengikut kembali pada sifat wajib bagi Nabi SAW. Sebab beriman kepada Nabi dan Rasul itu sebagai pada rukun iman. Maka iman yang kita terjemahkan itu adalah meyakini, mengimani segala sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan bagaimana cara dia pula kita terjemahkan dalam hidup kita. Sebab tu kita boleh bahas sebab kehidupan, bukan kerana kita dengar cerita orang, kita dengar pengalaman orang. Kita bukan dengar sekadar itu, tapi kita kembalikan kepada perbahasan sifat wajib bagi Nabi SAW
Yang mana daripada 4 sifat ini kita boleh nampak perbahasan yang sebenar. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Ini ada dalam hidup. Contoh dalam solat, ibadah khusus siddiq. Itu iman, tasdiq bil qalbi, solat. Kita boleh nampak benar solat itu adalah kerana Allah. Benar, siddiq. Kalau dalam hidup pula, kehidupan kita, maka kehidupan kita benar itu kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam mana nak bahas siddiq? Sifat wajib bagi Nabi SAW itu dimulakan dengan siddiq, jujur. Malah dengan siddiq itu juga kita boleh bahaskan dengan bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya yang berlaku. Sebagai contoh, Palestin dan sekarang Zionis Israel 74 tahun tuan, bergelut, bukan sehari dua je cerita. Kita pun macam mana nak faham, Ustaz? Saya bukannya ahli sejarah, nak faham cerita ni. Tapi apa sebenarnya berlaku? Sebenarnya siddiq, sebenarnya nak disimpulkan, mereka nak Masjid Al-Aqsa tu. Sebab nak buat persiapan Dajjal turun. Jadi nak kuasai masjid kena ada ahli karyah, tuan. Faham? Mana ada ahli karyah tiba-tiba tak ada, tiba conquer masjid. Dia kena conquer tu karyah dulu semua. Kemudian baru dia pegang Masjid Al-Aqsa. Kita kat sini pun dah nampak dah, nak pegang masjid mesti ahli karyah. Takkan orang luar pula. Dia cara dia adalah dia nak dapatkan masjid. Ini arahan siapa? Siapa kepala terdalam utama dalam segala rampasan ini? Dajjal. Tu je. Dajjal. Nak cerita apa lagi? Bahasa mudah, dia nakkan Masjid Al-Aqsa. Tu saja. Nak dapat Masjid Al-Aqsa, dia kena conquer karyah dulu. Dia kena daftar karyah dulu. Daftar karyah itulah dia nak. Dan dia ada kepercayaan bahawa di bawah Masjid Al-Aqsa tu tempat panggil temple yang akan dibangunkan balik untuk menyambut kedatangan Dajjal. Dia nak tu, dia nak puja sihir bawah. Tu dia. Tu sebenarnya yang luar-luar tu cerita lah, semua sejarah lah, semua tu ada. Kita akan belajar balik, oh tempat ini bilang kepada siapa-siapa. Tapi musuh yang utama, dia cerita musuh, musuh yang takkan boleh berdamai, Dajjal lah. Dia nak turun ke situ. Dia kata apa? By hook or by crook, katanya. Aku nak turun dekat Masjid Al-Aqsa, aku tak nak turun dekat White House, Cak Ayam dia. Kalau tak ada lah waktu zaman pemerintahan Donald Trump, duk sibuk nak angkut Pentagon nak pergi ke Masjid Al-Aqsa. That's why Amerika tu sokong Israel tu. Itulah tentera yang nak conquer. Dan mereka ni dapat arahan daripada Dajjal lah. Saya forward cerita tu kan. Dari zaman dah cerita Dajjal tu kan, cerita tersembunyi lah. Cerita yang sebenarnya apa yang berlaku ni. Sebenarnya kita sedang berada di ambang yang mana berlakunya kembali kebangkitan tu akan berlaku, tapi kena ada melalui satu keadaan ini. Pergi pada siddiq kan, benar. Jadi kita pun faham, kalau macam itu depa sana bomba pula nak pertahankan tanah air mereka dan juga masjid tu. Dia bukan tanah saja tu, bukan tempat tu, masjid tu. Tapi hari ini kita yang kat sini dan selain negara-negara lain, kita kan nampaklah masjid ni sebagai rupanya masjid ni ada kekuatan. Sebab tu Dajjal beria-ria nak serang masjid. Dia serang tu sebab nak duduk kat masjid. Mana ada kat luar tuan sekarang. Sebab tu banyak akan ambil masa contoh Maghrib Isyak. Kalau ada peluang, tuan check in ataupun etikon niat duduk sini, jaga Maghrib Isyak di masjid. Kurang-kurang lah, waktu lain susah. Subuh tunggu cuti lah. Sebab tak ada kuliah, nak duduk saja, tu boleh lah tunggu sampai syuruk kan. Tapi kalau yang ada pengisian yang wajib, majlis ilmu di Selangor dan di Indonesia contoh, alhamdulillah sekarang Maghrib Isyak ni ada amalan yang wajib menuntut ilmu.
Waktu tu dimasukkan 1 jam, tak lama, setengah jam, 40 minit lah. Kita solid isi dengan kewajipan menuntut ilmu. Tengok kekuatan macam mana. Sebab tu kalau kita lihat di Mekah, Madinah, Maghrib Isyak penuh lah. Bukan ada majlis ilmu. Yang utama adalah tempat yang masing-masing saja, tapi masuk keseluruhan tak ada lah. Tapi majlis tu penuh. Taklah lengang, walaupun bolehlah nampak lengang juga, tapi sebenarnya penuh je. Kita dapat satu signal, masjid tak boleh kosong. Signal tu kena dapat. Kita tak boleh buat kat sini setiap waktu, gong-gong Maghrib Isyak. Siapa yang sanggup korbankan hidup dia untuk bangunkan hidup di sini, maka Allah akan jaga hidup dekat luar. Kadang-kadang tak sanggup nak korbankan Maghrib Isyak, pakai contoh. Tak boleh lah, waktu ni waktu prime time, waktu nak rehat, waktu ni masih. Kalau tengok dulu TV3 kan, cerita kan, ni waktu-waktu prime time, waktu-waktu sejuk, ada rasa macam dalam letih-letih tu. Inilah waktu fresh sebenarnya. Sebab apa? Ini waktu pertama untuk umat Islam. Inilah waktu dia. Maghrib lah waktu permulaan. Kita nak berperang, nak mengejar musuh, contoh. Habis bermula asyik terkehir kata. Dia akan lalaikan yang permulaan tu. Nak berlumba kan. Kita ni berlumba ni. Di garisan permulaan tu kita tak sampai. Bila dia pun dah sprint dah lagi, kita baru sampai. Ataupun tak mana-mana tak masuk pun. Macam itulah. Maghrib Isyak ni hari permulaan orang Islam. Mereka pandai. Mereka panggil work efficiency. Kerja kena efisien. Tak boleh balik lambat. Dia bubuh kita kerja. Allah kerana tak sempat-sempat kita nak bagi. Mereka pandai. Mereka kerja, mereka takkan habis waktu banyak. Boleh balik sharp pukul 5 tu tepat tu. Memang efisien lah. Tak ada OT mereka. Sebab mereka tak nak habis masa kat situ. Jadi kita umat Islam ni kena faham. Itu panggil siddiq. Dalam perbahasan ini jemaah sekalian, kita melihat bagaimana dengan usul sifat wajib bagi Nabi SAW akan merungkai hakikat. Itu dah nampak syariat. Syariat hidup, duit, makan, minum, kerja tu syariat. Sambil tu kita nampaklah Islam. Tapi syariat hidup ni tertipu. Macam mana? Duit juga Ustaz. Ataupun solat juga. Duit yang penting. Dia terpisah. Walau kita nak rungkai di sebalik duit tu apa cerita hakikatnya? Rezeki. Bila dah nampak hakikat, macam mana kamu boleh nampak hakikat pada duit tu rezeki? Itu siddiq. Sifat wajib bagi Nabi SAW itu tasdik, membenarkan. Ini melihat dengan yang benar. Di sebalik cerita bab duit ni, kita cerita bab apa? Sibuk kat luar tu sampai jam-jam tu. Cerita bab apa? Kalau tanya 10, sebelah Allah cakap cari rezeki. Sebenar cari rezeki itu berbicara tentang siapa? Tentang apa? Benda lah. Bukan. Rezeki itu satu suasana hati yang kita nak tenang, nak seronok padanya. Itu balik pada iman. Rezeki balik kepada iman. Maka iman itulah sebenarnya mengenalkan kita kepada pemilik rezeki, Razzaq Allah. Jadi hidup kita tak ada kalut. Jadi kalau kata kita mencari rezeki, maksud kita mencari redha Allah. Maka Maghrib Isyak kurang-kurangnya, kemudian Zuhur, Asar, 5 waktu tu kerja kita. Dia jadi satu benda takkan terasing. Malam-malam dia akan keluar kabut nak datang masjid. Sebab inilah punca rezeki. Punca rezeki apa? Ketaatan. Ramai keluar kabut nak masuk kerja boleh, tak apalah. Tapi kadang-kadang salah faham. Kadang nak, orang kata nak cepat, takut kena potong gaji. Kalau faham lagi, kita akan cakap macam ni. Kita declare 8 jam, masuk lambat, kemudian kita buat tak tahu. Masuk 7, 8 jam gaji, 7 jam je kerja, sejam tu kita buat tak tahu, contoh lah. Kita nak cepat tu tak nak ambil yang haram. Itu bagus ya. Ni orang takut kena potong gaji. Tu dia faham gitu. Patut takut nak ambil yang haram. Sebab tu rezeki ni dia takkan boleh bercampur aduk dengan yang haram. Dia tak panggil rezeki. Dia panggil istidraj.
Kalau ada juga kurniaan itu tapi dalam bentuknya haram, istidraj. Dia tak adalah rezeki barakah, dia istidraj. Baik. Maka dengan kebenaran itu, maka amanahlah dia sehingga dia membentuk sifat yang baik. Dia amanah, benar pada melihat dengan sifat Allah. Duit, dia melihat dengan rezeki. Jadi dia kena jaga perangai. Itu sebab perbahasan seterusnya kita bincang amanah. Dan sekarang kita akan masuk pada perbahasan bila dia dah amanah, membentuk perangai yang baik. Sebab dia akan membentuk hati, fikiran. Pada peringkat sidik dan amanah ni, apa yang akan memberi kesan? Amanah ni akan memberi kesan kepada pemikiran dia. Sidik akan memberi kesan pada hatinya. Hati, amanah, pemikiran. Dia berfikirlah segala yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ada istilah dunia, tak ada dimasukkan. Istilah akhirat semua. Jadi dia tak boleh buat main-main, dia tak boleh buat sambil lewa, tak boleh buat suka-suka. Sebab semua benda ditanya, apatah lagi benda nikmat. Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Senang ditanya, susah pun tanya. Allah tanya. Nabi kata 5 sebelum 5. Jadi bila kata amanah dia, maka akan mencetuskan kepada akal tadi dia bawa pada amanah, maka membentuk kepada kebijaksanaan. Masuk pada fasa seterusnya pembincangan adalah fatonah, kebijaksanaan. Amanah dia dengan segala tanggungjawab yang diberikan menggunakan akal. Akal yang Allah berikan adalah bukan untuk mikir dan dapat dunia macam mana. Satu, bukan nak mikirkan apa ada apa tak ada. Tapi akal yang utama adalah pertama untuk menuntut ilmu, agar ilmu mampu membawa kita lebih dekat dengan yang benar, ilmu yakin yang benar. Maka dengan akal yang Allah kurniakan, maka dia akan nampak amanah dalam hidup dia yang mana, sehingga kan amanah tersebut membawa kepada perbahasan kebijaksanaan. Orang yang dikurniakan amanah ni, bermaksud orang yang amanah, maksud kalau ada anak dia amanah, ada isteri dia amanah, ada harta dia amanah. Maksud amanah apa? Dia akan menunaikan segala yang benar. Yang benar apa? Contoh, kita ambil contoh duit. Kenapa kena ada duit? Yang benarnya sebab nak ada pahala. Kalau tak ada duit, kalau tak kena pahala, tak buat apa ada duit maksudnya. Ada kena cara berfikir gitu. Kalau tidak, sekarang memang kita tak nampak. Ini kena berbicara akhirat. Kalau tidak, bila nanti di alam barzakh, kemudian dibangkit, apa perasaan kita? Tiba-tiba duit kita tu yang kita tahu lah jadi pahala sepatutnya. Awak tak jadi pahala. Allah rugi ni. Itu jam baru tahu langit tinggi rendah kata rugi ni. Akan tu kata menyesal. Jadi sebelum nak menyesal di sana, mengenal dulu di sini. Jadi benda-benda yang ada ni semua ni, amanah yang sebenarnya apa? Untuk dapatkan pahala. Pahala ni bukanlah orang kata matlamat kita itu, tapi pahala membawa kepada yang utama, iaitu rahmat Allah. Benda perkara yang tiada pahala, maka tiada rahmat padanya. Maka kita nakkan rahmat yang membawa bicara tentang redha. Maka berpahala dia, sebab pahala ni di situ halal dan haram. Halal dan haram. Kita halal dan haram. Masa kita guna perkara yang halal. Sekarang bukan halal lagi lah, yang wajib. Wajib lagi ya, lagi tinggi. Contoh, Nabi bagi terjemah antara sunat dengan wajib sekalian. Dengan solat sunat saja, solat qabliyah subuh, 2 rakaat dunia seisinya. Kalau solat sunat 2 rakaat dunia seisinya, solat subuh, pahala wajib itu mengatasi yang sunat sebenarnya. Malah tak terangkat yang sunat kalau wajib tak sempurna. Tak terangkat. Jadi maknanya kata, di situ dia akan nampak masa yang diberikan untuk menunaikan kewajipan. Masa, Allah bagi masa. Apa masa yang utama? Kewajipan menunaikan solat fardu. Itu Allah bagi masa. Allah bagi masa, dia tak ada masa. Sibuk lah sekarang ni, tak ada masa. Solat juga.
tapi tak ada masa untuk solat. Contoh nak utamakan dia, nak awal waktu, alasan banyak. Padahal Allah bagi masa, patut dia amanah dengan masa, yakni gunakan masa untuk solat lah. Itu tujuan nombor satu, masa. Sebab solat perlukan masa. Masa, bukan perlukan duit. Malah duit pun perlukan masa. Mana ada orang kata dapat duit tak guna masa? Semua guna masa. Sebab tu masa nombor satu. Demi masa Allah kata. Walaupun dia tak keluar rumah, contoh work from home, tapi still kena guna masa juga untuk uruskan kerja. Masa juga baru dapat harta. Jadi mahal lagi masa daripada harta. Sebab tu ibadah yang paling mahal solat. Orang yang tak boleh bagi masa, miskin apa kena, lagi teruk miskin. Jadi tuan boleh bagi masa, alhamdulillah, kaya-kaya sebenarnya. Sebab tu Nabi kata, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina minan nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, tapi kaya itu dengan jiwa. Boleh bagi masa. Jadi bab masa ni pula perbahasannya apa di sekalian. Bila tak ada masa, maka kita takkan ada benda. Contoh, tak ada masa dengan anak, tak ada anak nanti, hilang anak. Tak ada masa dengan isteri, tak ada isteri. Tak ada masa dengan suami, tak ada suami. Masa ni bukannya kena ada di sisi setiap masa, tapi masa ni adalah termasuk dengan tanggungjawab yang ada pada dia. Dia solat itu bukan solat 24 jam, solat sampai sudah, tak juga. Masa 10 minit, 15 minit je. Tapi 15 minit, 10 minit yang tak boleh nak reserve tu, dia akan efek 15 jam mungkin, ataupun dia akan efek seluruh hidup. Macam itu. Jadi kebijaksanaan ini sebenarnya akan membawa kita untuk melihat perkara yang paling besar atau paling utama, atau dalam bahasa perbahasan dipanggil aulawiyat, keutamaan. Dalam hidup, dalam kehidupan ni, kita syarahkan dengan sifat Nabi SAW. Kita bagi pada sifat faktorlah kebijaksanaan. Maka kebijaksanaan ini, dia mula nampak apa yang utama dalam hidup dia. Tadi dah nampak amanah dah. Anak ni amanah, isteri ni amanah, harta ni amanah. Amanah ni apa? Jadi kita kena lakukan apa yang Allah suruh, tinggal apa larang. Tapi bila dapat kebijaksanaan, dia akan nampak satu lagi tahap, dia panggil apa? Masa. Dia tak nak lagi masa dia terbuang begitu saja. Ada orang dia kata macam ni, tak apa, yang penting kita buat baik. Yang penting buat baik. Tapi dia tak ada keutamaan. Dia buat baik. Contoh dia, anak dia kata, dia buat baik, datang dari sekolah, dia bagi, dia buat, tapi dia tak ada masa untuk memikirkan keadaan anak dia jadi apa nanti. Bila mati nanti anak ni nanti, adakah dia mampu meneruskan iman yang benar. Itu panggil masa. Dia tak ada masa nak memikirkan keadaan itu. Langsung tak ada padam. Tak ada fikir. Ini bahaya ni. Apatah lagi langsung tak ada masa nak bertafakur tentang kebesaran Allah. Sehingga kan para ulama mengatakan tafakur tentang Allah ni, tafakur ni lebih makna dengan kita merenung tanda-tanda kebesaran Allah. Punya susah nak tafakur tentang Allah, sehingga kan sesaat boleh tafakur. Sesaat dia lebih baik pada 1000 rakaat. Membayangkan susah ke? Ya, susah. Susah tak susah? Cuba kalau kita keluar, apa kita fikir kadang-kadang. Kalau lah tak kerana iman dan ilmu yang ada, kita fikir apa yang ada kita nak beli ya? Nak beli kan, nak beli sarapan, nak pergi ini, itu, ini kita. Apa yang kau fikir ya? Langit tak tengok, jalan tak tengok, kiri tak tengok, kanan tak tengok. Sedangkan Allah kata, lihatlah, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar ila ayatin li ulil albab. Jadi makna kata dia akan bagi masa walaupun sekejap. Dia tengok alam, alhamdulillah, nampak tanda-tanda kebesaran Allah. Dan nak bagi masa bukannya senang, kerana masa milik Allah. Jadi macam tuan nak duduk bagi masa, nak bagi itikaf, nak dengar kuliah, nak bagi masa dengar, bukan senang. Kalau senang mas sekalian, saya rasa semua orang boleh buat. Contoh nak khidmat dengan mak, nak bagi masa jumpa mak, ingat senang. Nak pula, contoh. Tak jauh saya bagi contoh saya.
Kita ni nak salam, kita ada biasanya dia tak boleh lawan arwah tu dia lagi. Dia rumah, dia kampung, dia kena pergi kerja, dia akan cross mak ni, mak unyam, dia akan salam, pun pergi. Setiap pergi kerja, setiap kali tu salam. Pada masa tu tak ada bagi banyak kan. Saya tak terikut ni. Tapi kalau saya ada perkara-perkara besar, macam tadi contoh, saya ada appointment pagi tadi dengan Tan Sri Maiz, Tan Sri Datuk Sri Abdul Aziz, si apa ni, pengurusi Maiz. Saya dah nampak, tengok jam 9.30, 9 suku. Tengok iblis. Kau pergi ya? Pergi je. Jangan. Padahal kat rumah dia saya boleh cross, padahal nak salam je. Nak salam je, berapa second tak lepas pun. Tapi alhamdulillah gabah juga saja. Oh tak boleh ni benda besar ni, saya kena pergi U-turn balik, saya jumpa mak, salam mak, jumpa ayah, pun saya pergi. Baru saya rasa lega. Oh macam ni punya iblis ni. Benda yang berkat-berkat ni dia lalai macam itu je. Dah payah. Ni dah kamu dah biasa dah ni. Solat ni dah biasa. Itikad dah biasa. Majlis ilmu dah biasa. Benda-benda yang ada berkat. Tak semua boleh jadi berkat. Berkat ni ada perkara yang Allah nampak, Allah tengok kebaikan dia, kita buat kebaikan, betul-betul kebaikan tu boleh merubah jadi berkat. Itu masuk ni maksudnya. Ini masuk. Kita boleh bagi, maka nampak macam orang nampak macam buang masa, tak buat apa. Tapi walhal kerana kita ada kebijaksanaan bagi masa kat sini, anak, cucu, cicit yang kita invest sekarang, semua kena. Bagi masa itu satu perkara yang cukup berat. Sebab tu nak kaitkan dengan solat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya solat tu amat berat. Kerana nak bagi masa, bukan bagi duit. Bagi masa, nak fokus, nak fikir apa, bukan senang, ini susah. Sama dengan menuntut ilmu, sebab nak bagi masa. Iblis pun tak suka kita menuntut ilmu, sebab kita pandai kan senang, biar jahil. Macam aku, Iblis jahil. Iblis tak ada ilmu. Dia ada amal tapi dia tak ada ilmu. Bila dia tak ada ilmu, senang nak merosakkan. Jadi jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari kesimpulan pada malam yang penuh barakah ni, dalam hidup membicarakan tentang iman merujuk pada sifat wajib bagi Nabi SAW. Kerana sifat wajib bagi Nabi SAW sudah pasti membicarakan tentang rukun iman, iaitu beriman pada Nabi dan Rasul. Kemudian kita bawa pula perbahasan bersifat wajib bagi Nabi SAW. Dengan kerangka itu, dengan usul 4 ini, kita bahas pada hidup ikut sifat Nabi SAW. Mudah-mudahan masih lagi dalam landasan iman. Tak semudah untuk kita bincangkan hidup dengan iman, kerana banyaknya perasaan, keadaan, kebenaran. Nampak beramal, saat lagi perasaan naik, keadaan naik, kebenaran naik. Dan sekali keimanan tak ada. Tak ada maksudnya dia tak ada merasakan tentang kekuasaan Allah. Jadi caranya kita bawa balik pada sifat wajib bagi Nabi SAW. Bila bincang dengan sifat Nabi SAW, kita akan nampak susunan dia. Kemudian baru kita kembangkan perbahasan sedalam-dalamnya, insya-Allah. Wallahualam. Itu saja perbahasan pada malam ini. Mohon ampun maaf daripada saya, kekurangan penyampaian, salah penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku lupa lihaza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab.